So dia dapat direct nego daripada Kementerian KPTKT 170 juta bagi kepada syarikat ini. Syarikat ini bagi subkontrak untuk orang lain buat. Harga 120 juta. So saya nak tanya Zuraida sekarang. Apa jadi dengan 50 juta tu? Ada skop lain ke? Ataupun atas angin ke? So dia kena jawab benda ini. Macam mana dia award direct nego 170 juta, kontraktor ini bagi pada orang lain 120 juta, ada margin pula 50 juta tu pergi ke mana? Mana pergi? So saya nak tanya Zuraida, dia kena jawab. Di parlimen ke, di luar ke? Dia kena jawab. Jawablah. Dan kenapa projek ini dibagi secara rundingan terus? Takkan tak ada kontraktor lain yang boleh buat pengurusan atau pembinaan stesen sisa pepejal ni? Setahu saya banyak kontraktor boleh buat. Sini pun ada. Kenapa bagi direct nego 170 juta? So Zuraida kena jawab. Orang ini yang kita nak kena terima masuk dalam muafakat nasional ni tuan-tuan. Setuju atau tidak? So kita pergi pilihan raya nanti. Kita nak kena menjawab semua-semua ni. Dia menang atas kita, dia lompat. Pasal nak jawatan. Sekarang ni dia masuk Perikatan Nasional, dia lompat balik. Lepas tu sekarang dia nak bertanding balik di kursi itu. So atas kepentingan diri mereka, dia tak kisah sama ada risiko kursi itu kalah atau menang. Tapi dia nak bertanding juga. So kerisauan kita ialah kita perlu dapatkan 30 kursi ini. Tapi kalau mereka bertanding juga, ada kemungkinan yang kita kalah. Maka kerajaan yang kita nak buat di bawah muafakat nasional ni, elok-elok kita boleh buat dulu di bawah UMNO dan PAS. Mereka ini masuk, tak jadi tiba-tiba PH balik minta. DAP yang balik minta, tuan-tuan. Sebab kursi-kursi ini tiba-tiba boleh menang jadi kalah. 2 hari lepas, Bersatu Terengganu dah kata dia nak bertanding 2 kursi. PAS nak bertanding 8 kursi di Terengganu. Bersatu kata dia nak bertanding 2 kursi. Tuan-tuan tahu 2 kursi di Terengganu tu parlimen kursi siapa dia nak bertanding? Kursi kita lah. Bukan kursi PAS. So Bersatu di Terengganu dah bagi tahu kita dia nak bertanding kursi kita, iaitu di Besut dan Hulu Selangor. Hulu Terengganu. Di Besut itu kursi kita sekarang. Hulu Terengganu dulu kursi kita dan Rasul lompat. Kursi kita tuan-tuan. Dia nak bertanding. Sebab apa? Saya kata di atas kita tak setuju join Perikatan Nasional tuan-tuan. Dan sebab apa? Pihak atasan memang daripada dulu kata kita tak akan masuk. Sebab jenama branding Perikatan Nasional itu tidak boleh dipertahankan. Kita pergi pilihan raya. Orang tengok Perikatan Nasional. Saya tanya abang, Abang Jahan. Abang dengar Perikatan Nasional, abang terbayang apa? Kalau rakyat biasa. Nombor 1, yang lompat parti, betul? Nombor 2, pengkhianat, betul? Nombor 3, ada orang kata dalam tu ada pengkhianat, ada pelompat parti. Lepas tu ada saya tak boleh menyebut benda tu. Saya tak sampai hati nak menyebut. Tuan-tuan sampret ke apa ke. Ini bukan saya menyebut, yang dia orang menyebut. Sebut aja, semburit. Okay. So sekarang di kepala rakyat, bila dia tengok Perikatan Nasional, bila kita nak pergi pilihan raya ini, kita nak kempen pada rakyat dan kita sebut kan, Perikatan Nasional di dalam kepala orang rakyat jelata yang di atas pagar ni, nombor 1, dia fikir ini kaki lompat parti semua dalam ni. Nombor 1. Nombor 2, ini semua pengkhianat dalam ni. Nombor 3, masalah moral semburit pun ada dalam tu. Dia orang fikir macam tu. So macam mana kita nak bertahan? Kalau kita terima, kita pun terpalit. Dah elok-elok dulu kita dalam muafakat nasional dengan PAS, kita pergi pilihan raya berhadapan dengan rakyat, hari-hari dia dok main video tu tuan-tuan. So elok-elok kita boleh buat kerajaan dulu, sekarang kita berhadapan dengan risiko kalah. Adakah kita ingin terkena kali kedua? Itu sebab saya tidak bersetuju dengan benda ini.
Dah elok-elok kita buat. Dah jadi macam ini. Ini semua saya rasa adalah perancangan Dr. Mahathir. Dulu kita dah menang banyak kali tuan-tuan PRK. Dan dia tidak boleh mengalahkan kita. Lepas tu kalau dia tak boleh kalahkan kita, dia join lah kita. Dalam bahasa orang putih kata apa? If you cannot beat them, join them. So dia masuk menyelusup dalam kita. Dah jadi kita pula dah. Tak tentu arah jadi. Dulu masa kita Muafakat Nasional okey aje. Boleh menang. Sekarang bila dia masuk dah jadi tak tentu arah. Macam mana? So tuan-tuan perasan tak? Dalam seminggu dua ni Dr. Mahathir diam aje. Tak cakap apa. Perasan tak? Perasan? Tak cakap apa, dia diam aje. Sebab apa? Sebab rancangan dia sedang menjadi, ya tuan-tuan. Rancangan dia sedang menjadi. Dr. Mahathir, saya sambung. Kenapa saya kata ini rancangan Dr. Mahathir? Sebab begini. Dia tahu dia tak boleh kalahkan kita. Tapi kalau puak-puak ini masuk dalam Muafakat Nasional, dia tahu 40 kursi pergi pada bersatu. Macam saya cakap tadi, 37 kursi kemungkinan yang kita boleh menang. Yang Muafakat Nasional boleh menang jadi kalah. Tanpa 37 kursi ini, kita tidak boleh membentuk kerajaan. Nah, siapa yang boleh membentuk kerajaan kalau benda ni berlaku? PH, DP. Betul? Dan bila PH dapat 37 kursi ni, kita dapat cuma maksimum campur-campur 80. Dia dapat dalam 140. Pasal orang kita tengok ni Perikatan Nasional, dalam ni semua pengkhianat, apa benda-benda semua ada. Lompat parti semua ada, rakyat tolak kita, PH menang. Apa akan berlaku? Tuan-tuan rasa Anwar boleh jadi PM? Sebab, apa dia bang? Mahathir balik. Kenapa Mahathir balik? Sebab, tuan-tuan dengar cerita sekarang, Anwar punya cerita. Ada sodomi 3 pula. Dan ada peguam, 2 orang peguam ini dah file di mahkamah untuk menarik balik pengampunan Anwar Ibrahim. Yang dulu kan dia dapat pengampunan dulu. Lepas tu dia boleh bertanding di audition, dapat pengampunan. So sekarang 2 orang peguam ni dah file untuk membatalkan pengampunan sebab dia kata pengampunan Anwar dulu tak ikut prosedur, tuan-tuan. So kalau pengampunan Anwar tu dibatalkan, Anwar pun jatuh hukum, maka dia tidak boleh bertanding. Bila dia tidak boleh bertanding, boleh ke dia jadi ahli parlimen? Bila dia tidak boleh jadi ahli parlimen, boleh ke dia jadi Perdana Menteri? Tidak boleh. So siapa yang boleh masuk line dalam PH bila PH menang untuk jadi Perdana Menteri? Atuk balik. So bila atuk balik, siapa yang berkuasa balik, tuan-tuan? DAP balik. Dan 2 orang peguam ni, salah seorang daripada peguam yang file untuk membatalkan Anwar Ibrahim punya pengampunan itu adalah kawan siapa? Mahathir. So tuan-tuan nampak tak ni? So sebab itu kadang-kadang kita di Akar Umbi, saya selalu jumpa Akar Umbi, tuan-tuan, saya bercakap macam ni. Kita di Akar Umbi ni boleh nampak, takkanlah orang-orang di atas tak nampak. Okey, abang tu yang sebut, Sebab itu saya tidak boleh terima sebab kebaran kalian untuk kita jadi kucau lana. Dan tiba-tiba kita letak orang ini, dia tak boleh. Macam sama di Indra Mahkota. Ini menteri ini dulu bertanding 20,000 Cina undi dia. Kali ni Cina dia kat sana ada 3 cawangan aja. Kita ada 150 cawangan. Letak dia orang kita pun malas nak keluar mengundi. Dah tak pasal jadi kalah. Sebab itu kita tak boleh terima, tuan-tuan. Sebab itu saya kata, bukan pasal dia kata, kita ni sombonglah, tamaklah apa. Pentingkan diri. Bukan kita yang lompat parti, tuan-tuan. Kita stay daripada dulu. Ahli UMNO menang pun kita di sini. UMNO kalah pun kita di sini, betul? Yang pentingkan diri sendiri adalah orang yang lompat parti. Kita bagi dia bertanding, dia menang, dia lompat. Esok kita bagi dia bertanding, menang lagi, lompat lagi.
So adakah orang-orang ini yang kita ini pun dia orang tak tentu boleh menang. Lepas tu dia pakai alasan penyatuan ummah dan penyatuan Melayu. Dan suruh kita berlapang dada, tuan-tuan. Saya kata macam ni. Kalau tuan-tuan berlapang dada tapi kena rogol buat apa? Betul? Nak berlapang dada agak-agak lah. Dulu zaman Rasulullah, masa ada satu majlis, Rasulullah jemput ada seorang orang ini. Tapi orang ini racun dia, tuan-tuan. Ada kisah Rasulullah dan para sahabat. Diracunnya Rasulullah, nasib baik Rasulullah sempat keluarkan racun itu. Tapi sahabat dia seorang mati. Sebab itu kita kena lihat siapa yang kita nak terima masuk ini. Kalau dia menyebabkan kita boleh kalah, saya bukan cakap pasal UMNO saja. Saya cakap pasal Muafakat Nasional dan supaya kita dapat bentuk kajian persekutuan. Tapi kalau nampak gaya ini macam atuk punya perancangan, macam tak nak bagi kita macam dia balik jadi PM9. Ataupun anak dia. Dia kucau-kucau lana kita kalah, PH dapat, lepas itu Anwar dia ketepikan, dia masuk line. Kita kena fikir. Kali inilah kita kena pertahankan UMNO. Kalau ada masa dalam sejarah yang UMNO perlu dipertahankan, inilah masanya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab UMNO inilah yang menjaga orang-orang Melayu, tuan-tuan. Siapa yang jaga orang Melayu? Kalau mereka ini masuk, dia akan melemahkan lagi UMNO. Yalah macam tadi, dia nak bagi kita bertanding maksimum 40 kursi. Maksimum pun kita dapat 40. Kalau dia dapat 40. Geng-geng ini, itu pun tak tentu dia boleh menang. Kita pun masuk dapur satu. Kalau dia menang. Kalau kita kalah, kita tak bentuk kerajaan.